Kita belu. Kita belu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lepas ni kan. Lepas marah matian. Lepas itu dulu. Hadis berapa? Tiga tu. Tiga. Tadi? Tiga. Tiga. Sebelumnya matian. Marah matian. Ya. Dah lama. Ya. Ya. Ha? 45. Oh. 45 tadi belakang. 45. Okey. 45 eh? 45. Apa 45? 45. Sebab ramai majoriti. Tak apa. Buka boleh? Oh, okey. Ekonomi Tak apa. pakai lama. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Percubaan 1 2 3 bunyi. Ada dengar tak? Oh, tak dengar. Dah on. Matikan dulu. Percubaan. Oh, kena dekat. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk memberkati pengajian kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد
Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Pengajian kitab Tibun Nabawi pada malam yang penuh barakah ini, Ustaz mulakan dengan kalimat thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anda muliakan Al-Fadhil, Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Surau An-Nur yang diketuai oleh Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan Guru, para ilmuwan, para asatizah, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga. Marilah bersama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung bilangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tak akan mampu untuk menghitungnya. Ya, why? Limaza? Ya, kenapa? Dek, kerana terlalu banyak, teramat banyak, tak terkira banyak nikmat-nikmat yang Allah kurniakan buat kehidupan kita di dunia ini, apatah lagi nikmat-nikmat yang bakal dianugerahkan olehnya untuk kita di negeri akhirat nanti, di dalam syurganya. Allahumma rzuqnal jannatal firdaus. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kami semua dengan syurga firdausmu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pejam celik, kita dah memasuki bulan Syaban, ya, dan tak lama lagi insya-Allah umat Islam seluruh dunia akan menyambut kedatangan bulan Ramadan yang mulia, Ramadan Karim, Allahu Akram, ya, yang selalu kita baca sejak awal Rajab. Ya Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatikanlah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Ya, Nabi menyebut wa balighna Ramadan. Nabi tidak menyebut wa balighna Sya'ban, ya, menunjukkan keutamaan bulan Ramadan mengatasi segala bulan yang ada, ya. Semua amal soleh pada bulan tersebut dilipat kali gandakan pahalanya. Bahkan pada bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah malam Al-Qadar, ya. Subhanallah. Beberapa hari ini kan mana-mana surau masjid pun, ya, menganjurkan program-program Isra wal Mi'raj, ya, seperti mana yang telah diperdengarkan khutbah Jumaat, ya, siang tadi, ya, masya-Allah, berkaitan dengan peristiwa Isra, ya, ibrah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, ya. Subhanallah. Bahkan ulama kata barang sesiapa yang mengingkari berlakunya peristiwa Isra, maka kafirlah dia. Masya-Allah, ya. Disebut kufur. Kufur tu maknanya kafir, ya, masya-Allah. Sebab apa, ya, orang yang tak percaya kepada peristiwa Isra ini boleh dijatuhkan hukuman kufur ataupun kafir? Kerana dalil tentang berlakunya peristiwa Isra itu Allah sebut secara sarih, secara jelas di dalam Al-Quran, ya. Surah Al-Isra ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati di sekelilingnya, untuk aku memperlihatkan tentang kebesaranku, kekuasaanku, keagunganku, ya. Sesungguhnya dialah Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini dalilnya. Sebab tu kalau orang yang tak percaya
peristiwa Isra' tu benar-benar terjadi, maka kufurlah dia. Masya Allah. Sebaliknya ulama kata, kalau orang tu dia tak mempercayai terjadinya peristiwa Mi'raj pula, maka dia tak jatuh kufur, ya. Sebab tentang Mi'raj itu tak disebut dalilnya di dalam Al-Quran, tetapi disebut banyak berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah tentang peristiwa Mi'raj, ya. Maka kita kena beriman sesungguhnya peristiwa Isra' wal Mi'raj itu benar-benar terjadi, ya. Subhanallah. Dan sekarang kita dah memasuki bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih banyak berpuasa, ya, melebihi bulan Sya'ban. Maksudnya pada bulan ini Nabi banyak berpuasa, ya. Kita disunatkan berpuasa. Kalau nak puasa setiap hari sepanjang Sya'ban pun tak ada masalah. Ahlan wa sahlan, tafaddal, ya. Subhanallah. Dan subhanallah, ya, pada bulan ini Masya Allah, ya, sangat digalak-galakkan kita berpuasa dan pahalanya sangat besar. Kenapa, ya? Kerana banyak orang lalai, orang leka, ya, antara bulan Rejab ke bulan Ramadan. Dia lagi nak menghampiri Ramadan itu lagi banyak orang lalai, lagi banyak orang leka, ya. Nak menghampiri bulan Ramadan itu lagi orang terkejar-kejar dunia, ya. Sebab dipikir nanti bulan Ramadan nak tarawih, ya, nak kena puasa siang hari, macam-macam. Jadi dia pulun habis bulan Sya'ban. Sebab tu kalau siapa mampu berpuasa, mampu berzikir, mampu baca Al-Quran, mampu melakukan pelbagai ibadah pada bulan Sya'ban, maka pahalanya dilipat-lipat kali gandakan. Bahkan pada bulan ini amalan-amalan anak Adam diangkat, ya. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW suka, ya, waktu amalan diangkat itu dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Jadi insyaAllah malam ni muka surat 52 hadis yang ke-45, tajuknya hijamah bekam, ya. Salah satu juga yang Nabi mendapat perintah, ya, waktu peristiwa Isra' wal Mi'raj, antaranya berkaitan dengan bekam, ya. Subhanallah. Baik, hadis ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas qala ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Maksudnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika baginda sedang berpuasa. Subhanallah. Maknanya keharusan berbekam di siang hari waktu kita berpuasa, ya. Dia sama sekali tidak membatalkan puasa. Buktinya Rasulullah SAW sendiri berbekam waktu baginda sedang berpuasa, ya. Itu satu. Yang kedua, kalau ikut hukum fiqh pula, ya, kita berbekam bukan melalui anggota yang berongga, yang berlubang seperti hidung, ya, seperti anak tekak, ya, mulut kita anak tekak, ya, kubul dan dubur, ya, tidak, ya. Jadi dia tidak membatalkan puasa. Baik. Subhanallah. Kita baca pula hadis yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbasin qala ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika sedang ihram, ya. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib. Begitu juga keharusan berbekam walaupun dalam keadaan ihram, ya. Disebut situ muhrimun, wa huwa muhrimun. Kadang-kadang orang Melayu kita sebelum ni dia banyak kesilapan dari segi istilah tadi, ya. Dia sebut muhrim tu, makna muhrim tu orang Melayu kita sebelum ni, muhrim contohnya, tak boleh, dia bukan muhrim aku. Dia bukan muhrim aku. Tak boleh aku salam dengan dia bukan muhrim aku. Muhrim. Tu terbalik. Sebenarnya yang itu bukan muhrim, itu mahram. Mahram. Mahram ni maknanya orang yang diharamkan nikah. Macam adik-beradik, kan. Adik-beradik kita mahram untuk kita. Maka kalau bersentuhan antara beradik lelaki dan perempuan tak membatalkan wuduk, dia mahram. Tapi orang kita sebelum disebut muhrim, ya. Bukan, itu mahram. Muhrim ni orang yang pakai pakaian ihram. Itu muhrim, ya. Subhanallah, itu muhrim. Lepas ni kita kena perbetulkanlah, ya. Kalau dalam kekeluargaan itu mahram. Kalau yang buat umrah, haji pakai pakaian ihram, itu muhrim. Itu rupanya, Masya Allah. Sebab dah jadi kebiasaan, ya. Masya Allah. Baik.
Macam juga kalimah walimatul arus, ya. Orang Melayu kita sebut walimatul urus, walimatul urus. Sebab banyak nak diurus, ya, nak urus kanopi, nak urus kad jemputan, ya, nak urus jemputan macam-macam lah nak diurus tu walimatul urus. Sebenarnya walimatul arus, ya, walimatul arus. Masya-Allah. Baik, itu istilah lah, ya. Baik, yang ke-47 pula. Bismillahirrahmanirrahim. An Asim ibni Umar ibni Qatadah anna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma adal muqanna' thumma qala la abrahu hatta tahtajima fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fihi shifaan. Baik, maksudnya dari Asim rahimahullah yang menceritakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah menziarahi Al-Muqanna', ya. Jabir berkata kepadanya, aku tidak akan meninggalkanmu hinggalah kamu berbekam. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya padanya ada penyembuhan, ya. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib, ya. Jabir bin Abdullah, ya. Kalau kita tengok dalam hadis perubatan yang lain pun, satu hari Jabir bin Abdullah pengsan ataupun tak sedarkan diri, ya. Bila Nabi menziarahi Jabir bin Abdullah, apa Nabi buat? Nabi berwuduk, ya. Nabi berwuduk, lalu air bekas wuduk Rasulullah Nabi sapu pada wajah Jabir tadi, ya. Lalu Jabir pun tersedar daripada pengsannya, ya. Itu dalam kaedah perubatan Islam, dia menjadi satu cara. Macam mana kita nak menyedarkan orang yang tak sedarkan diri? Maksudnya dia pengsan ke, dia mungkin koma ke, yang sewaktu dengannya lah. Antara rawatannya kita boleh berwuduk, ataupun kita minta orang yang soleh berwuduk. Jadi air bekas wuduknya tu kita sapu pada wajah, ya, dan bahagian tubuh badan orang yang pengsan tadi. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan tersedar, ya. Itu antaranya. Baik, subhanallah. Jadi Jabir sebut tadi apa? Dia mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya padanya ada penyembuhan. Maksudnya pada bekam tadi ada penyembuhan, ya. Kan kita dah baca dulu hadis ke belum baca, Ustaz? Tak pasti, ya. Nabi ada menyebut berkaitan dengan berbekamlah pada 17, 19 dan 21 kalender hijrah lah, ya, bukan kalender Masihi, ya. Sungguhnya ada padanya terdapat penyembuhan bagi segala penyakit. Masya Allah, ya. Padanya terdapat penyembuhan bagi segala penyakit. Maknanya kalau kita nak berbekam, pilih tarikh 17, 19 dan 21, ya, kalender Hijri. Masya Allah, bagus, ya. Macam ni bulan Syakban. Nanti kita pilih tarikh nak berbekam 17 Syakban atau 19 Syakban ataupun 21 Syakban. Masya Allah, ya. Padanya penyembuhan bagi segala penyakit dengan izin Allah. Tapi kalau kita yakin, ya, kita pun dah baca hadis, kita yakin dengan hadis ni, kita pun melakukannya, mudah-mudahan sembuhlah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Baik, kita lihat ulasan hadis, ya. Yang pertama, hadis di atas menunjukkan bahawa Nabi SAW berbekam dan menggalakkan para sahabatnya untuk berbekam, ya. Maknanya Nabi pun berbekam, Nabi pun suruh sahabat-sahabat baginda juga berbekam, ya. Subhanallah. Sebab tu kita sebut ni sebagai perubatan sunnah. Sebab apa? Nabi melakukannya, ya. Nabi pun berbekam. Nabi pun suruh sahabat-sahabat baginda berbekam. Ini disebut sebagai perubatan sunnah ataupun al-hijamah. Bahasa Arabnya al-hijamah, bahasa Melayunya berbekam, ya. Subhanallah. Disebabkan ini adalah perubatan sunnah, kalau boleh, ya, kita ni dalam seumur hidup, kalau kita langsung tak pernah berbekam, sekurang-kurangnya pastikan sekali kita berbekam seumur hidup, sekurang-kurang. Maknanya kalau boleh, apa juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita buat kesemuanya, walaupun hanya sekali seumur hidup, ya. Kena kita lakukannya. Masya Allah. Barangkali kita dah lama tak pakai serban, ya. Lepas ni pakai serban lah. Mudah-mudahan bulan depan Ustaz datang, separuh surau semua dah pakai serban, ya. Termasuklah Ustaz. Masya Allah.
Kalau ustaz tak pakai, macam mana anak murid nak pakai kan? Ustaz kena pakai dululah, insya-Allah ya, mudah-mudahan. Itu antaranya. Jadi sunnah Rasulullah ni kita kena buat semua. Contoh kita tak pernah bercelak ya. Kita lelaki tak pernah bercelak. Boleh nanti kita buat dengan dia nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa juga sunnah Nabi, walaupun sekali seumur hidup ya. Subhanallah. Bukan apa, ini nak membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita nak nanti di hari akhirat Nabi mengaku kita sebagai umatnya ya. Alangkah risaunya ya, kita ni umat Nabi Muhammad, tiba-tiba dekat hari akhirat Nabi tak mengaku kita sebagai umat. Sebab apa? Kerana kehidupan kita jauh daripada Al-Quran, jauh daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu macam mana Nabi nak mengaku kita sebagai umat ya? Naudzubillah, jangan sampai itu terjadi ya. Jadi apa juga sunnah Rasulullah termasuklah berbekam ya. Cuba kita buat ya. Mungkin ada di kalangan kita ni mabuk darah ya, mabuk darah ya. Mungkin mabuk tu perasaan ya, perasaan. Tapi insya-Allah kalau kita tekad, kita yakin ini sunnah Rasulullah ya. Aku nak melakukannya kerana cinta aku kepada Rasulullah, kerana Allah. InsyaAllah mabuk darah tu automatik akan hilang ya. Automatik akan hilang. Percayalah ya. Subhanallah. Baik. Yang kedua, terdapat hadis menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam pada hari ke-17, 19 dan 21 mengikut bulan Islam. Riwayat Imam At-Tirmizi dari Anas radhiyallahu an ya, dalam kitab At-Tib bab Al-Hijamah. Menurut Imam At-Tirmizi, hadis ini hasan gharib. Baginda juga bersabda, berbekam pada hari ke-17, ke-19 dan ke-21 adalah penyembuh bagi segala penyakit. Subhanallah ya, penyembuh bagi segala penyakit ya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat hadis ini dalam Tuhfatul Al-Ahwazi, kitab At-Tib bab Al-Hijamah. Subhanallah. Itu antaranya ya. Mungkin Ustaz dah berbicara pada episod yang lalu ya, berkaitan dengan bekam ya. Jadi bekam ni kalau ikut yang paling sunnah tu jenis siyafah. Siyafah ni jenis toresan ya, toresan dengan pisau lah. Masya Allah. Cuma zaman sekarang mungkin tak ramai orang yang berkemahiran ya untuk melakukan bekam secara torehan tadi. Jadi sekarang alternatif manusia mencipta pen bekam. Dia macam jarum lah. Jadi tekan je tap. Dia ajar jarumnya nak dalam mana kan, tekan ya. Dan kedalaman tu dia tak boleh dalam sangat ya. Sebab kalau dalam sangat dia menembusi lapisan kulit luar dan kulit dalam. Bila menembusi, nanti yang keluar tu bukan darah kotor, tapi adalah darah putih dan darah merah ya, yang kita buat derma darah tu. Sedangkan matlamat daripada bekam tu nak buang darah kotor sahaja ya. Sebab darah kotor itu darah yang bawa penyakit ya. Masya Allah. Dan antara lelaki dan perempuan, orang lelaki sangat digalakkan berbekam berbanding orang perempuan. Sebab orang perempuan secara semula jadi setiap bulan ada kitaran haid ya, mana yang belum menopause, dia akan keluarlah haid ya. Paling pendek 1 hari 1 malam, paling panjang 15 hari 15 malam. Kalau lebih daripada itu bukan lagi darah haid ya, itu namanya darah istihadah ya. Darah istihadah. Kalau terlalu pendek pula mungkin cuma sejam aja, itu dia tak sampai 1 hari 1 malam, itu darah fasid ya. Kalau darah fasid ini dia wajib juga solat, tak boleh tinggal solat. Kalau istihadah pun sama juga. Tengok hari ke-16 ada lagi darah, tu bukan haid. Dia haid paling panjang 15 hari 15 malam. Kalau terlajak aja masuk hari ke-16, itu darah istihadah. Waktu tu dia wajib, dia kena mandi wajib dululah. Lepas tu dia wajib solat ya, wajib puasa. Andai kata masih keluar darah. Cuma perlu dia apa? Dibaluti lah. Macam biasalah kan. Baik. Itu antaranya. Subhanallah ya. Dihukum darah istihadah ni macam orang silsil baul, orang yang kencing tak lawas, yang jenis dia keluar kerana tak apa disedar, dia keluar. Dia ada kaedahnya cara membalut. Macam itulah juga kaedah untuk istihadah ya, untuk orang perempuan ya. Baik, okey. Itu antaranya. Sedangkan orang lelaki dia tak pernah keluar haid. Jadi sebab tu dia terpaksa keluarkan darah kotor itu secara berbekam. Orang perempuan secara semula jadi dia dah keluar melalui kitaran haid.
Tapi kalau dah ambil menopause gimana ustaz? Kena bekam jugalah, ya. Kena bekam jugalah. Subhanallah. Orang lelaki memang secara memang dia elok berbekam. Sebab tu kalau kita tanya kawan-kawan kita yang biasa berbekam, dia mesti nak bekam. Kalau boleh setiap bulan dia nak berbekam. Sebab bila dia berbekam tu badan rasa ringan. Badan rasa ringan, semua rasa, ada rasa sesuatu lah yang menakjubkan. Dengan izin Allah, Pak Cik Ustaz dia kena migraine sejak kecil, ya. Dekat bangku sekolah kena migraine. Lepas tu dia belajar dekat London, ya. Duduk kat sana tak silap Ustaz 7 tahun, ya. Lepas dia habis belajar tu dia kerja dekat embassy, ya, kedutaan Malaysia dekat kota London, ya. Dia kena migraine yang sangat teruk. Selalu kena serangan migraine, ya. Sampai dia balik Malaysia masih kena. Satu hari dia baca hadis Rasulullah berkaitan dengan bekam. Bila dia baca hadis, akhirnya dia pun cuba dapatkan rawatan bekam. Dengan sekali saja berbekam ala ra's, ya, dekat bahagian ubun-ubun kepala, ya. Dengan sekali saja berbekam, alhamdulillah sampai hari ini Pak Cik Ustaz dah tak diserang migraine lagi, ya, dengan izin Allah, ya. Cuma kena carilah tarikh tadi 17, 19, 21. Tarikh lain tak boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita dapat pilih 17, 19, 21 itu yang terbaik. Sebab apa? Sebab Nabi yang menyebutkan, ya, pada tarikh tersebut itu penyembuhan bagi segala penyakit. Masya Allah. Apakah kita tidak yakin? Baik. Seterusnya hadis ke-48, ya, tajuknya upah bekam. Sebab kadang-kadang ada orang dia ambil upah, ya, ambil terima bayaran, ya, ataupun dia bayar pada orang yang membekam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ata al-hajjama ajrahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbekam dan memberikan kepada pembekam upahnya. Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Ijarah, ya. Masya-Allah. Jadi harus kita yang berbekam bagi upah, bayar pada orang yang membekam. Dan harus juga orang yang membekam menerima bayaran, ya, menerima upah daripada orang yang dia bekam, ya, dia bekam. Subhanallah. Ini keharusan, ya, tak ada masalah. Itu sebagai apa? Khidmat. Sebenarnya bukan saja berbekam, hatta orang yang mengajar Al-Quran juga, ya, harus menerima bayaran, ya, menerima upah daripada orang yang dia mengajar, ya. Maknanya tak perlu dia tolak. Kalau orang bagi, ya, orang Indon kata amplop, envelope, ya, bahasa kita. Orang Indon kata amplop. Dulu saya pun tak pernah faham apa amplop. Rupanya envelope, ya. Ustaz pergi Indonesia, nak air apa? Air avocado. Avocado kan. Orang sana sebut alpukat. Alpukat, nak bukat ikan ke apa? Alpukat. Rupa alpukat tu avocado, air avocado. Dulu Ustaz telah, masa mula-mula Ustaz pergi Sabah dulu, sana banyak air avocado. Tapi Ustaz selalu tersilap sebut. Ustaz tersebut air anaconda. Lagi haru, ya. Air anaconda terperanjat orang kedai tu. Sebab Ustaz masa tu tak biasa sangat dengan buat avocado tu kan. Jadi bunyi macam anaconda, sikit-sikit. Dululah, ya. Orang Indon kata alpukat, ya, rupanya avocado, ya. Macam amplop, amplop tu envelope, sampul surat, amplop, ya. Subhanallah. Jadi tak ada masalah kalau guru Quran pun dia mengajar Quran, tiba-tiba orang yang belajar dengannya bagi dia envelope, contohnya, terima je lah, ya. Tak ada masalah, ya. Sebab ada hadis yang menyatakan tentang keharusan kita menerima upah. Sebenarnya bukan kita ambil, sebenarnya itu khidmat kita, khidmat, ya. Masya Allah. Macam orang contoh dia bawa balik air zam-zam, lepas tu dijual air zam-zam. Sebenarnya dia bukan jual air zam-zam, tapi khidmat dia. Sebab dia nak bawa air zam-zam dari Mekah ke Malaysia tu kan bukan free. Naik kapal terbang semua nak kena bayar. Itu ini semua teks, cukai, semua itu dia ambil kira sebagai dia punya khidmat tadi, upah khidmat dia, ya. Subhanallah. Baik, seterusnya yang ke-49, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu annahu su'ila an ajril hajjami faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hajamahu Abu Taibata wa a'tahu sa'aini min ta'amin wa kallama mawaliyahu fakhaffafu anhu wa qala inna amsala ma tadawaitum bihil hijamatu wal qustul bahri wa qala la tu'adzibu sibyanakum bil ghamzi minal uzrati wa alaikum bil qust. Maknanya dari Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan, ia ditanya berkenaan upah kepada tukang bekam. Tukang bekam. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbekam, di mana ia dibekam oleh Abi Taibah. Baginda memberi upah kepadanya dengan 2 gantang makanan. Baginda bercakap dengan Tuan Abu Taibah supaya mereka mengurangkan cukai ke atasnya. Baginda berkata, sesungguhnya cara pengubatan terbaik yang kamu laksanakan ialah bekam dan qustul bahri. Baginda menegaskan lagi, janganlah kamu mendera anak-anak kamu apabila ia mengidap al-uzrah dengan memicitnya, akan tetapi gunakanlah al-qust. Itu Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib, ya. Baik. Nah, subhanallah. Kalau kita tengok hadis tadi, pertama keharusan mengambil upah, ya, daripada khidmat kita membekam orang tadi. Bila orang tu bagi upah, harus kita ambil, tak ada masalah, ya. Yang kedua, Nabi sebut berkaitan dengan qistul bahri. Apa makna qistul bahri? Qistul bahri ini ialah kayu gaharu, ya, kayu gaharu. Qistul bahri itu terbagi kepada 2. Pertama qistul hindi, yang kedua qistul bahri. Qistul hindi itu apa? Itu kayu gaharu hitam, nama pun hindi, ya, kayu gaharu hitam. Yang kedua qistul bahri, iaitulah kayu gaharu putih, ya. Subhanallah. Nah, hadis tadi menceritakan janganlah kamu mendera anak-anak kamu apabila ia mengidap penyakit al-uzrah dengan memicitnya, akan tetapi gunakanlah al-qist itu, ya, kayu gaharu itu. Apa benda penyakit al-uzrah ni? Rupanya orang Arab zaman dulu, bila anak-anak kecilnya kena uzrah. Apa makna uzrah? Uzrah ni tonsil, penyakit kelenjar, thyroid, tonsil. Adik-beradik lah tu. Tonsil kecil sikit, thyroid tu lebih dahsyat, ya. Jadi orang Arab dulu dijolok dekat tekak anak itu, dipicit. Ada juga dia ambil tuala tu, digumpal-gumpal, dimasuk tekak, dia pulas-pulas. Maknanya tu mendera, menyeksa, menyakitkan. Jadi Nabi melarang. Nabi kata jangan buat begitu, ya. Sebaliknya gunakanlah qistul bahri, ya, ataupun qistul hindi, yakni kayu gaharu, ya. Jadi kat sini kita dapat jawapan. Rupanya kalau orang ada masalah tonsil dan juga thyroid, ubat terbaiknya ialah kayu gaharu, ya. Cari kayu gaharu lepas ni. Kadang-kadang kita buntu juga kan, apalah ubatnya. Kita sikit-sikit pergi klinik, sikit-sikit jumpa doktor, betul tak? Rupanya ada hadis Nabi, ya, penyelesaiannya berubatlah dengan kayu gaharu, ya, untuk penyakit tonsil dan juga thyroid. Dalam bahasa Arab disebut al-uzrah, ya, yang berkaitan dengan kelenjar dekat bahagian kerongkong, bahagian tekak. Baik, kita lihat ulasan muka surat 54. Baik, yang pertama, 2 hadis di atas menjadi dalil diharuskan mengambil upah daripada khidmat bekam. Kerana jika tidak harus, sudah tentu Nabi tidak akan memberi upah kepada orang yang membekamnya. Inilah yang menjadi pegangan jumhur ulama. Namun terdapat golongan ulama berpandangan upah dari khidmat bekam adalah haram atau dilarang, ya. Mereka berdalilkan hadis dalam Sahih Imam Muslim. An Rafi' bin Khadij qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu syarrul kasbi mahrul baghi wa thamanul kalbi wa kasbul hajjam, ya. Maknanya dari Rafi' bin
Khadij radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi SAW berkata, sumber pendapatan yang paling buruk ialah upah pelacur, harga anjing dan upah pembekam. Ya. Hadis terdapat dalam Sahih Muslim, kitab Al-Musyaqah wa Al-Muzarah, ya, bab tahrim samanil kalb. Baik, hadis berikutnya, an Rafi' ibn Khadij an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samanul kalbi khabithun wa mahrul baghi khabithun wa kasbul hajjami khabithun. Maknanya, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harga anjing adalah kotor, ya? Mahar pelacur adalah kotor, dan upah pembekam juga adalah kotor, ya. Hadis ini terdapat dalam Sahih Imam Muslim, kitab Al-Musyaqah wal Al-Muzarah, bab tahrim samanil kalbi. Okey. Baik. Apa jawapannya? Okey, jumhur menjawab. Jumhur ni majoriti ulama. Jumhur maknanya majoriti ulama atau sebahagian besar ulama menjawab, oleh kerana terdapat hadis di mana Nabi memberi upah kepada orang yang membekamnya, maka larangan dalam hadis di atas hendaklah difahami sebagai larangan tanzih. Apa makna tanzih? Yakni makruh, bukan larangan haram, ya. Dan untuk memberi galakan kepada umat Islam agar mencari sumber pendapatan yang lebih baik dan lebih mulia, ya. Ada juga ulama yang berpandangan hadis larangan mengambil upah membekam telah dimansukhkan oleh hadis yang mengharuskannya. Apa makna mansukh? Di-delete. Orang Jawa kata di-delete, dah di-delete, ya, atau mansukh, maknanya dipadam atau telah dihapus, ya. Masya-Allah. Baik. Jadi kesimpulannya harus kita mengambil upah, ya, daripada khidmat bekam, ya. Masya-Allah. Tadi kalau kita tengok hadis yang terakhir itu, harga anjing adalah kotor. Jangan nak jual anjing pula kan. Masya-Allah. Lepas tu mahar pelacur adalah kotor. Memanglah perbuat, bukanlah, banyak lagi kerja lain kan. Subhanallah. Begitulah seterusnya. Setakat ni sajalah, ya, untuk kuliah kita malam ni. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan dan rosak, dengan izinnya, ya, saya. Okey. Satu anak benda tu yang pusat. Yang dulu yang apa tu? Gaharu dimakan ke kan, gosok-gosokkan dia, Pak. Okey. Air anaconda tak ada. Air avocado. Alpukat. Anaconda tu ular sawa, abang ular sawa. Dia ada avocado, ada buah avocado. Oh, tak pernah dengar, ya? Kalau kat Sabah banyak. Kat Sabah banyak. Jenis buah, ya. Okey, kemudian kayu gaharu tadi boleh kita rebus, diminum airnya, ya. Diminum airnya. Kayu gaharu. Dan satu lagi, daun. Minta maaf, ya. Pokok gaharu tu semua bermanfaat, ya. Kalau kayunya tu, getahnya tu boleh dibuat minyak wangi, minyak kayu gaharu. Daunnya boleh dikeringkan jadikan teh. Teh kayu gaharu. Daunnya tu dibuat teh, minum airnya. Jadi keamalan. Antaranya untuk tonsil thyroid. Daun gaharu. Ya. Itu antaranya. Wallahu alam. Baik, macam biasalah, ya. Tabung surau, tabung ustaz. Macam faham je lah kan. Kemudian tengoklah apa yang saya buat. Ustaz ada buat gak tamar ajwa malam ni, ya. Siapa baca boleh dapatkan. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.